Okey, hari ni cikgu nak sambung tentang prinsip Bernoulli. Okey, sebelum kita bincang tentang prinsip Bernoulli ni, kamu kena faham dulu radas yang digunakan untuk mengkaji prinsip tersebut. Okey, kalau kamu tengok daripada slide ni, ini adalah rajah yang dipanggil tiub Bernoulli. Okey, tiub Bernoulli ni dia punya bentuk sempit di bahagian tengah, manakala di bahagian kiri dan kanan dia lebih besar. Okey, kenapa bahagian tengah tu dijadikan sempit? Sebab dia nak mengkaji perkaitan di antara halaju bendalur dengan tekanan bendalur. Okey. Daripada slide ni, kalau kamu tengok, dia juga mempunyai bahagian turus tegak. Bahagian turus tegak ada 3 di situ, di bahagian paling kiri, tengah dan di bahagian turus tegak yang paling kanan. Okey, mula-mula kita tengok di bahagian tengah tiub Bernoulli dulu. Okey, di bahagian tengah tiub Bernoulli ni, kalau kamu tengok daripada rajah ni, bahagian tengah dia sempit. Okey, di bahagian yang sempit ni, halaju bendalur atau air yang di kawasan itu adalah yang paling tinggi. Okey, disebabkan halaju di bahagian sempit ni paling tinggi, dia menyebabkan tekanan di kawasan tersebut adalah yang paling rendah. Bila tekanan air di kawasan sempit tu rendah, itu menyebabkan air itu tidak boleh naik tinggi di bahagian turus tegak tersebut. Kalau kamu bandingkan antara 3 turus tu, yang paling kiri, tengah dengan yang paling kanan, yang tengah tu, paras air dalam turus tegak tu adalah yang paling rendah. Itu menunjukkan tekanan di kawasan tersebut adalah yang paling rendah. Okey, cuba kita tengok pula di bahagian air keluar, iaitu yang di bahagian kanan. Di situ adalah halaju air sederhana. Bila halaju air di situ sederhana, maka tekanan air di situ adalah yang sederhana. Jadi kalau kita bandingkan paras air turus tegak di bahagian kanan dengan tengah, paras air di turus tegak paling kanan ni adalah lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan yang turus tegak yang di bahagian tengah tadi. Okey, kalau kita tengok yang paling kiri pula, di situ pergerakan halaju air itu adalah yang paling perlahan. Bila laju di situ paling perlahan, tekanan sebaliknya. Tekanan di bahagian paling kiri ni adalah yang paling tinggi. Disebabkan tekanan air di bahagian ini tinggi, maka aras air dalam turus tegak di paling kiri ni adalah yang paling tinggi. Okey, daripada eksperimen ni, apa yang kita boleh simpulkan? Apabila halaju bendalur tinggi, tekanan bendalur akan menjadi rendah dan sebaliknya. Apabila halaju bendalur adalah rendah, maka tekanan bendalur adalah tinggi. Okey, itu adalah prinsip Bernoulli. Cuma cikgu nak ingatkan kamu, prinsip Bernoulli ini boleh diguna pakai dalam medium cecair dan juga medium udara. Kalau kita nak kaitkan dengan medium udara, sama jugalah apabila halaju udara tinggi, maka tekanan udara adalah rendah dan sebaliknya. Cuma untuk mengkaji halaju udara dengan tekanan udara, tiub Bernoulli tu diterbalikkan. Nanti cikgu akan terangkan selepas ni. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah, Bernoulli bagi tahu tadi apabila halaju udara tinggi ataupun halaju bendalur tinggi, tekanan bendalur ataupun tekanan udara akan menjadi rendah. Okey, lagi sekali cikgu nak ingatkan, prinsip Bernoulli ni boleh diguna pakai dalam medium udara dan juga medium cecair ataupun bendalur. Okey, sayap kapal terbang bentuknya adalah berbentuk aerofoil. Okey, macam mana bentuk aerofoil ni? Macam dalam gambar ni. Bahagian bawah dia, ini adalah gambar rajah keratan rentas sayap kapal terbang. Bahagian bawah dia rata berbanding di bahagian atas sayap kapal terbang dia berbentuk tirus. Okey, kenapa sayap kapal terbang direka seperti ini? Kerana dia nak mengkaitkan tekanan udara dengan halaju udara. Okey, sekarang ni cikgu nak terang dulu di bahagian atas sayap kapal terbang.
Kalau kamu lihat di gambar tu, bahagian atas sayap kapal terbang dia berbentuk tirus. Okey, itu akan menyebabkan aliran udara di bahagian atas sayap adalah laju. Tetapi tekanan di udara di bahagian atas sayap adalah rendah berbanding di bahagian bawah sayap. Kalau di bahagian bawah sayap, aliran udara di bahagian bawah sayap adalah rendah, tetapi tekanan udara di bahagian bawah sayap adalah tinggi. Okey, bila tekanan di bawah sayap tinggi, itu akan menghasilkan daya angkatan supaya kapal terbang tu boleh terapung di ruang udara. Okey, itu adalah salah satu aplikasi prinsip Bernoulli dalam sayap kapal terbang. Okey, nanti cikgu sambung lagi.